Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Intan Firzana binti Marzuki. Nombor matrik saya adalah A184382 dan saya akan menerangkan tentang tajuk pencabulan hak asasi wanita di Malaysia. Dan pensyarah yang telah mengajar saya adalah Dr. Nik Hairi Omar. Pengenalan. Mutakhir ini, pencabulan hak asasi manusia di Malaysia terhadap wanita semakin berleluasa. Kaum wanita sebagai golongan yang kerap dianiaya dalam rumah tangga oleh suaminya atau di luar persekitaran rumah tangga. Bukan permasalahan etnik, bangsa, agama atau tingkat sosial berlaku dalam semua masyarakat dan serata dunia. Misalnya, di New Delhi, dalam setiap jam yang berdetik terdapat 2 kes rogol, 2 penculikan, 4 pencabulan dan 7 kes kekejaman suami dan saudara mara ke atas wanita. Di Malaysia, 10 kes penderaan wanita sehari iaitu pada tahun 2010 dan semakin menurun tetapi masih tinggi. Di sini menunjukkan tentang statistik kes pencabulan wanita di Malaysia. Pada tahun 2000, kita dapat lihat keganasan rumah tangga sebanyak 3,468 kes, rogol 1,217 kes, sumber muhrim 213 kes, abuse of domestic workers 56 kes, penderaan kanak-kanak 146 kes, outrage of modesty 1,234 kes, dan gangguan seksual sebanyak 112 kes. Okey, kemudian saya akan menerangkan tujuan dokumentari ini dibuat. Yang pertama, menyedarkan orang awam pentingnya memelihara wanita. Hal ini kerana wanita adalah seorang yang mulia. Yang kedua, wanita juga adalah merupakan ciptaan Allah yang indah. Poin yang kedua, supaya dapat memberi kesedaran tentang pentingnya kehormatan wanita, iaitu dengan mengadakan kempen dan memberi ceramah. Yang ketiga, memupuk sifat sayang menyayangi terhadap wanita, iaitu setiap wanita haruslah hormat menghormati antara satu sama lain dan bertolak ansur antara satu sama lain juga. Seterusnya, metodologi. Metodologi kajian adalah kaedah yang digunakan dalam menjalankan penyelidikan. Secara umumnya, terdapat 2 metodologi yang digunakan iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif. Oleh hal yang demikian, kajian ini menggunakan satu kaedah penyelidikan secara kualitatif dengan merujuk bahan-bahan sekunder. Perbincangan yang akan dikupas dalam slide ini adalah golongan wanita marginal yang perlu mendapatkan pembelaan. Pertama, ibu tunggal. Kedua, isteri-isteri yang tidak mendapat pembelaan wajar suami. Ketiga, ibu yang dipencakan anak-anak. Keempat, wanita miskin dan fakir. Kelima, wanita yang diperdagangkan atas pelbagai tujuan. Keenam, wanita yang dilayan secara tidak adil atau diskriminasi dalam pekerjaan. Ketujuh, wanita yang menjadi mangsa kejahatan pihak lain seperti kekasih dan lain-lain. Dan ke-8, wanita yang menjadi mangsa gangguan seksual tempat kerja. Menurut apa itu Akta 521? Akta 521 ialah suatu akta khusus yang melindungi kaum wanita. Ialah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 atau juga dikenali sebagai Akta 521. Tujuan Akta 521 ditubuhkan kerana Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ialah untuk memberi perlindungan kepada mangsa-mangsa keganasan rumah tangga. Walaupun akta ini melindungi lelaki dan perempuan, namun biasanya mangsa yang terlibat ialah wanita. Seterusnya, apa itu definisi keganasan terhadap wanita? PBB 1993 dalam
Deklarasi mengenai penghapusan keganasan terhadap wanita hendaklah dihapuskan. Sebarang bentuk keganasan berasaskan gender yang mendatangkan kesan atau boleh memberi kesan kerosakan atau penderitaan secara fizikal, seksual atau mental. Keganasan yang melibatkan penderaan fizikal, psikologi, sosial, kewangan dan seksual oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, atau sama ada oleh bekas isteri, bekas suami, anak-anak, ibu bapa atau ahli keluarga yang tinggal bersama-sama memusnahkan harta benda mangsa. Keempat, seterusnya, jenis-jenis penderaan keganasan rumah tangga. Pertama, penderaan fizikal. Contohnya, menampar, menolak, menyepak yang akan mencederakan anggota tubuh. Yang kedua, penderaan emosi dan mental. Contohnya, penghinaan, ejekan dan kutukan yang merendah-rendahkan mangsa. Yang ketiga, penderaan seksual. Pendera memaksa mangsa melakukan perbuatan seksual tanpa dipersetujui. Dan yang keempat, penderaan ekonomi, melarang mangsa daripada bekerja. Seterusnya, kesan keganasan terhadap wanita. Yang pertama, menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa. Yang kedua, secara bersengaja atau dengan sedar meletak atau cuba meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan, kecederaan fizikal. Ketiga, memaksa atau mengancam mangsa untuk melakukan apa-apa perbuatan seksual yang mana mangsa berhak untuk tidak melakukannya. Yang keempat, mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaannya. Yang kelima, melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disedari bahawa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kegusaran kepada mangsa. Rumusan. Kesimpulannya, terdapat pelbagai pencabulan hak asasi wanita di Malaysia. Oleh itu, kita perlulah mengambil iktibar dengan membantu golongan wanita yang terlibat dengan pencabulan ini. Pihak kerajaan juga mampu untuk memberi bantuan terhadap golongan wanita yang terkesan. Diharapkan pencabulan hak asasi wanita semakin berkurangan dan negara Malaysia terus maju. Sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.